Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya wakil daripada kumpulan 12 akan membentangkan konsep 4C dalam pembelajaran abad ke-21. Berikut adalah senarai ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Azimah. Yang kedua, Ros Amalina. Yang ketiga, Siti Mariam. Yang keempat, Salwani. Dan juga yang kelima, Sarima. Pada masa ini, dimensi pendidikan banyak menekankan pembelajaran abad ke-21 atau PAK21 dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Namun, sejauh mana kesediaan dan pemahaman guru-guru dalam menyediakan persekitaran PAK21 dalam kelas? Sebelum itu, kita perlu tahu apakah itu PAK21. PAK21 ialah satu proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan juga etika. Senario pengajaran guru kebanyakannya masih bersifat tradisional tanpa menerapkan unsur PAK21. PAK21 sebenarnya bukan berkisarkan penggunaan teknologi di dalam kelas sahaja, tetapi penglibatan murid di dalam kelas diambil kira. Penggunaan teknologi hanyalah sebagai alat untuk menerapkan unsur PAK21. Seterusnya kita lihat pula kepada elemen-elemen standard asas dalam PAK21. Ia dikenali sebagai konsep 4C iaitu komunikasi, communication, kolaboratif ataupun collaboration, pemikiran kritis ataupun critical thinking dan juga pemikiran kreatif, creative thinking. Okey, seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada kawan-kawan saya yang akan menerangkan setiap satu elemen konsep 4C ini. Terima kasih. Saya Salwani binti Hashim akan menyambung pembentangan ini yang berkaitan dengan komunikasi dalam pembelajaran abad ke-21. Takrif komunikasi secara umumnya, ia merupakan satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu yang lain. Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara hidupan dan merangkumi kedua-duanya. Ianya juga merupakan perbuatan penghantaran maklumat yang dapat menghasilkan pemahaman kepada sesuatu perkara. Komunikasi ini boleh terjadi melalui dua keadaan, iaitu komunikasi interpersonal ataupun intrapersonal, di mana komunikasi interpersonal akan berlaku sekiranya dua pihak terlibat secara bersemuka maupun atas talian. Manakala komunikasi intrapersonal adalah prosa komunikasi dengan diri sendiri seperti bermonolog dan berfikir sendiri. Okey, apa kaitan komunikasi dalam pembelajaran abad ke-21? Komunikasi ini merujuk kepada perbualan yang berlaku di antara guru dengan murid ataupun juga boleh berlaku di antara murid dengan murid untuk berkongsi ilmu yang difahami. Inilah yang dikatakan komunikasi ini berpusat kepada murid. Okay, seterusnya, kemahiran komunikasi di abad ke-21 ini menekankan kepada beberapa elemen. Yang pertama, kemahiran berbicara, di mana guru dan murid yang mempunyai kemahiran berbicara yang baik dapat menyampaikan idea dengan jelas dan yakin. Seterusnya adalah kemahiran mendengar. Kemahiran ini penting untuk proses memahami apa yang diajar di dalam kelas serta dapat mewujudkan kefahaman yang sebenar terhadap pembelajaran yang berlaku di dalam kelas. Seterusnya adalah kemahiran menulis. Kemahiran ini penting untuk memahami maklumat yang disampaikan melalui teks. Ini merupakan kemampuan untuk memahami teks dengan baik dan juga dapat mengenal pasti maklumat penting dalam sesuatu penulisan. Okay, seterusnya adalah kemahiran digital. Ianya merupakan platform yang menggunakan teknologi komunikasi seperti email, media sosial dan banyak lagi. Dan yang kelima adalah kemahiran berempati, iaitu kemahiran untuk memahami perasaan orang lain dan mampu untuk memahami dan mengambil perspektif orang lain sebagai rujukan. Dan yang terakhir adalah kemahiran bukan lisan, iaitu seperti bahasa badan. Kita dapat memahami bahasa badan melalui pemerhatian kita terhadap pihak yang kita bercakap. Okay, contoh aktiviti di dalam kelas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar adalah di peringkat sekolah rendah. Boleh melakukan aktiviti round robin di mana pelajar dibentuk berpasangan, di mana aktiviti ini mereka perlu bergila-gila memberi respon tentang suatu perkara secara lisan. Di sini pelajar dapat dilatih untuk melontarkan perkataan dengan jelas dan mudah untuk difahami oleh orang lain. Manakala di peringkat sekolah menengah,
aktiviti pembentangan murid di mana guru perlu memberi komen yang membina kepada pelajar dari segi penggunaan bahasa badan, nada suara, tulisan dan cara penyampaian kepada pendengar. Dengan ini murid dapat menambah baik seperti dapat menyusun pemikiran mereka secara logik dan menyatakan secara jelas dan ringkas serta dapat memahami cara untuk menyesuaikan mesej dan kaedah tertentu untuk menyampaikan kepada pendengar supaya lebih mudah untuk faham dan lebih mudah untuk sampai kepada pemahaman pendengar. Okey, antara kelebihan kemahiran komunikasi kepada pelajar yang pertama adalah pelajar dapat menyusun pemikiran secara logik. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan idea secara jelas dan ringkas dan para pendengar lebih mudah untuk faham konteks penyampaian. Yang terakhir adalah pelajar juga dapat memahami cara penyesuaian kaedah penyampaian maklumat supaya pendengar lebih mudah untuk faham terhadap konteks penyampaian. Saya Sarima Abdul Latif bernombor matrik 134833 seterusnya akan membentangkan C yang seterusnya iaitu collaboration. Collaboration merupakan satu proses yang melibatkan kerjasama oleh beberapa pelajar di dalam satu kumpulan ataupun dalam pasukan yang mana ia bertujuan untuk memupuk kemahiran bekerjasama yang dapat memperkasakan lagi pelajar tu untuk bekerjasama dalam kumpulan bagi menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru terutamanya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, ada beberapa kebaikan collaboration itu ataupun kebaikan pelajar itu bekerjasama di dalam pasukan. Yang pertama, kita dapat mencungkil kemahiran kerjasama pelajar tersebut dalam mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan. Okey, seterusnya pelajar itu akan belajar untuk menghormati idea dan perspektif ahli kumpulan lain. Seterusnya akan membantu mengembangkan minat pelajar dan juga keseronokan mereka di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, meluaskan sempadan budaya pelajar, sempadan sosial dengan lagi baiklah dan berkesan. Dan yang terakhir iaitu membantu pelajar untuk memahami keprihatinan sosial dengan lebih baik semasa di dalam kelas. Okey, peta I-Think merupakan aktiviti yang berkaitan dengan collaboration. Okey, contohnya untuk subjek bahasa Melayu iaitu karangan, pelajar akan diberikan tajuk dalam berkumpulan oleh guru. Okey, pelajar diminta untuk menjana idea berkumpulan dengan mencari 5 isi penting dalam karangan. Okey, guru akan memberikan bahan bantu mengajar seperti kertas majung dan juga pen marker untuk pelajar melakarkan peta grafik mereka di atas kertas majung tersebut. Contohnya iaitu peta dakap. Pelajar juga perlu untuk membina ayat pendahuluan dan penutup dengan baik pada peta dakap berkenaan. Melalui aktiviti collaboration ini, pelajar dapat menghasilkan peta dakap yang lagi baik dan juga lagi cepat. Baik, saya Nurul Azimah akan membentangkan tentang creative thinking. Okey, merujuk kepada proses yang melibatkan penghasilan sesuatu yang baru, berguna dan berkualiti. Okey, creative thinking ini berlakunya proses penjanaan idea yang dapat menghasilkan inovasi bahan atau projek. Okey, seterusnya, creative thinking ini boleh disemai dan boleh dipupuk dan memerlukan pelajar untuk berfikir di luar kotak. Seterusnya, kelebihan creative thinking. Creative thinking ini merupakan pendekatan yang sangat baik untuk menghasilkan modal insan yang berkualiti. Okey, antara kelebihan creative thinking ialah yang pertama, berfikiran terbuka. Okey, murid dapat melihat sendiri situasi sedia ada daripada pelbagai sudut. Seterusnya, pemikiran membina. Murid menghasilkan dan menggunakan idea-idea baru dalam konteks tertentu. Seterusnya, berani mengambil risiko. Okey, murid berani mencuba tanpa bimbang akan kritikan. Apa yang murid rasa dia mampu buat, dia boleh buat. Okey, murid tersebut berani tanpa memikirkan ada sebarang kritikan daripada orang lain. Okey, seterusnya, berpandangan jauh. Murid mempunyai hala tuju yang jelas dan berimajinasi secara asli.
Baiklah, antara contoh aktiviti berdasarkan creative thinking ialah menurut Paul Torrance, melalui aktiviti Satori dan Creativity, para pelajar akan dibahagikan kepada pasangan ataupun dibahagikan kepada beberapa ahli kumpulan. Kemudian pelajar diberikan satu bahan sedia ada untuk membincangkan idea baharu untuk menambah baik projek tersebut. Okey, pelajar bebas mengemukakan sebarang idea dan berkongsi pendapat. Kemudian pelajar ditugaskan untuk membentangkan idea-idea yang telah dicipta, okey, kepada rakan-rakan yang lain. Saya Ros Amalina akan membentangkan tentang critical thinking. Critical thinking ataupun pemikiran kritis adalah kemahiran berfikir yang melibatkan proses mempersoalkan, menganalisis, menilai dan mentafsir maklumat secara rasional dalam membuat sesuatu keputusan ataupun menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam pemikiran kritis, proses menentukan sesuatu keputusan boleh berpadukan dari perkara yang didengar, dicakap, dibaca maupun ditulis. Sebelum mengaplikasikan gaya pemikiran kritis, antara perkara yang perlu dikenal pasti adalah: pertama, mengenal pasti punca masalah; kedua, mengumpul dan analisis maklumat; ketiga, mengenal pasti pandangan ramai terhadap masalah tersebut. Di era pembelajaran abad ke-21, para pendidik perlu menerapkan gaya pemikiran kritis dalam diri pelajar. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi mengasah gaya pemikiran kritis dalam diri pelajar. Antaranya seperti pertandingan debat antara pelajar yang mana guru memberikan satu topik ataupun isu-isu semasa dan kumpulan pelajar perlu membahas isu tersebut. Kedua, menulis karangan yang mana pelajar diminta untuk membuat satu karangan tentang cara-cara untuk mengatasi masalah buli di sekolah. Dengan adanya kemahiran pemikiran kritis, pelajar dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai masalah, meningkatkan kreativiti, meningkatkan kepercayaan diri dan mencari penyelesaian masalah yang berkesan mengikut situasi. Okey, secara kesimpulannya, pendekatan konsep 4C dalam PAK21 yang diaplikasikan kepada murid sekolah di seluruh negara ini memberi impak yang positif dalam melahirkan murid holistik pada masa depan. Walaupun PAK21 ini berpusatkan kepada pelajar, para guru juga menjadi elemen penting dalam memastikan PAK21 ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, dan juga persediaan guru dalam mengaplikasikan konsep 4C ini akan dapat melahirkan para guru yang kompeten dan memenuhi cabaran pendidikan pada setiap masa. Jadi sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan 12. Terima kasih.